Di sini, di mana hanya angin pasir yang tidak berkesudahan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Di tanah di mana setitis air pun sangat berharga, muncul orang asing yang ingin menanam pokok. Mustahil, jerit penduduk kampung. Namun Badrul, seorang pengembala berumur 26 tahun, tidak berputus asa. Walaupun ribut melanda semalaman, walaupun separuh pokok layu dan mati 3 tahun berlalu, lebih 200 batang pokok kini tumbuh subur. Burung-burung membina sarang dan kanak-kanak bermain di bawah naungannya. Malaysia dan Mongolia, dua tangan yang berbeza, membina satu hutan bersama. Ini bukan kisah tentang pokok. Ini adalah kisah tentang harapan yang kita tanam bersama. Nama saya Badrul. Saya berumur 26 tahun dan dilahirkan serta dibesarkan di kampung ini. Datuk dan ayah saya, kedua-duanya memelihara ternakan di tanah ini. Namun, kisah yang akan saya ceritakan kepada Anda bermula ketika kami hampir kehilangan segalanya. Pagi ini angin bertiup lagi. Bukan angin kencang, tetapi angin yang berterusan tanpa henti. Angin yang perlahan-lahan mengangkat pasir, menjadikan langit kelabu. Debu pasir masuk melalui celah-celah tingkap, dan meja makan yang baru dilap pagi tadi sekali lagi dilitupi pasir. Ketika saya berumur 10 tahun, kampung ini berbeza. Rumput tumbuh di sebalik bukit, dan biri-biri kami gemuk memakannya. Saya sering berjalan di padang rumput bersama ayah, memandang ke langit. Langit ketika itu benar-benar biru, tidak seperti warna tanah sekarang. Tetapi ia bermula kira-kira 6 tahun yang lalu. Rumput mula berkurangan, hari-hari tanpa hujan menjadi semakin panjang, dan tanah mula merekah. Pada mulanya kami tidak fikir ia sesuatu yang serius. Kemarau datang sekali-sekala, tetapi kali ini berbeza. Kemarau tidak berakhir. 3 tahun lalu, kami terpaksa menjual separuh daripada ternakan kami. Tiada rumput untuk mereka makan. 2 tahun lalu, 30 orang dari kampung jiran berpindah ke bandar. Tahun lepas, 10 keluarga dari kampung kami sendiri meninggalkan rumah mereka. Kebanyakan yang tinggal juga sedang bersiap untuk pergi. Pagi tadi, saya pergi ke lopak air terakhir di hujung utara kampung. Dahulu ia adalah sebatang anak sungai. Kini, hanya tinggal lopak air sebesar tapak tangan. 4 ekor biri-biri sedang minum di sekelilingnya. Biri-biri saya. Saya mencangkung di tepi lopak air dan mencedok air dengan tangan saya. Ia keruh. Namun, biri-biri ini terpaksa meminumnya. Melihat air yang tinggal di tapak tangan saya berpikir, apabila ini kering, kami juga terpaksa pergi. Ketika itulah, saya terdengar bunyi tapak kaki di belakang. Saya menoleh dan melihat seorang wanita tua berjalan perlahan-lahan dengan tongkat. Dia adalah Mak Cik Tijah, orang yang paling tua di kampung. Usianya 85 tahun. Mak Cik Tijah berdiri di sebelah saya, memandang ke arah lopak air. Selepas berdiam diri seketika, dia berkata dengan perlahan, "Semasa saya kecil, ada pokok di sini." Saya terkejut dan memandangnya. "Pokok? Ada pokok di tempat yang tandus ini?" "Ya, 3 batang pokok. Pokok-pokok besar yang memberikan naungan yang rendang dan nyaman. Kami selalu berehat di bawahnya," sambung Mak Cik Tijah perlahan-lahan. Tetapi pada suatu musim sejuk yang sangat dingin, orang menebang pokok-pokok itu untuk dijadikan kayu api. Itulah permulaannya. Suara Mak Cik Tijah bergetar. Apabila pokok-pokok itu hilang, angin menjadi lebih kencang. Rumput mula berkurangan, dan tanah menjadi kering. Kami tidak tahu pada masa itu. Kami tidak sedar bahawa 3 batang pokok itu melindungi kami. Saya mendengar kata-kata Mak Cik Tijah, tetapi saya tidak begitu percaya. 3 batang pokok melindungi sebuah kampung, tetapi matanya kelihatan serius. Dia meletakkan tangannya di bahu saya. Tangannya berkedut tetapi hangat. "Badrul, kamu masih muda. Jangan berputus asa." Selepas berkata begitu, dia perlahan-lahan berpaling dan pergi. Saya tinggal seorang diri, merenung lopak air. Angin bertiup lagi, menimbulkan riak di permukaan air. Sambil melihat riak kecil itu, saya berfikir, benarkah 3 batang pokok boleh menghalang semua ini? Menjelang petang, penduduk kampung berkumpul di dataran. Hari ini adalah hari mesyuarat kampung. Tok Ketua berdiri di hadapan, wajahnya muram. "Saudara-saudari sekalian, kita tidak boleh bertahan lagi," suaranya bergema di seluruh dataran. Air semakin surut. Ternakan tidak dapat dipelihara lagi. Bantuan daripada kerajaan pun tidak mencukupi. Orang ramai mula berbisik. Walaupun semua orang sudah menjangkakannya, ia tetap terasa berat apabila diucapkan. Sehingga bulan depan, sila buat keputusan masing-masing, sama ada mahu tinggal atau pergi. Setelah Tok Ketua selesai bercakap,
Orang ramai mula bersurai satu persatu. Saya tetap duduk di tempat saya. Saya tidak dapat membayangkan untuk pergi. Ini adalah tempat saya dilahirkan, tempat semua kenangan saya berada. Untuk meninggalkannya begitu sahaja, tiba-tiba seseorang duduk di sebelah saya. Saya menoleh. Rupa-rupanya kawan saya, Ridwan. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. "Badrul, kau nak buat apa?" Ridwan bertanya. Saya tidak dapat menjawab. Sejujurnya, saya pun tidak tahu. "Aku akan pergi," kata Ridwan. "Di bandar, sekurang-kurangnya ada peluang pekerjaan. Apa yang boleh kita buat kalau tinggal di sini?" Saya mengangguk. Kata-kata Ridwan ada benarnya. Namun, hati saya terasa berat. Dalam perjalanan pulang, saya memandang ke langit. Tiada satu bintang pun kelihatan. Debu pasir menutupi langit. Dahulu, bintang-bintang begitu banyak seolah-olah akan tumpah dari langit. Apabila saya masuk ke rumah, ibu sedang menyiapkan makan malam. Tetapi tidak ramai orang di meja makan. Abang saya telah pergi ke bandar tahun lepas dan kakak saya telah berkahwin dan berpindah ke daerah lain. Kini, hanya tinggal saya dan ibu di rumah. Ibu tersenyum apabila melihat saya masuk. Tetapi senyuman itu kelihatan dipaksa. Saya duduk tanpa berkata apa-apa. "Macam mana mesyuarat tadi?" Ibu bertanya dengan berhati-hati. "Semua orang bersiap untuk pergi," jawab saya ringkas. Ibu terdiam seketika. Kemudian, dia perlahan-lahan bersuara, "Badrul, Mak ikut apa sahaja yang kamu mahukan." Suaranya bergetar. "Kalau kamu mau tinggal, kita tinggal. Kalau kamu mau pergi, kita pergi." Mak tidak apa-apa. Tetapi saya tahu, ibu juga tidak mau pergi. Kubur ayah ada di sini. Ayah meninggal dunia 3 tahun lalu. Dia menghembuskan nafas terakhir di rumah karena kami tidak mempunyai uang untuk ke hospital. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Di luar, angin terus bertiup. Mendengar bunyi angin yang memukul bumbung, saya berpikir, adakah ini benar-benar pengakhiran bagi kita? Subuh, saya bangun dari katil dan keluar. Langit di timur mula cerah sedikit. Cahaya samar menembusi debu pasir. Pada saat itu, saya teringat kata-kata Mak Cik Tijah. Kisah tentang 3 batang pokok yang melindungi kampung. Mungkinkah ia benar? Bolehkah beberapa batang pokok benar-benar menghalang angin? Saya tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, jika keadaan berterusan seperti ini, kami tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Saya bercakap sendirian. Kita mesti buat sesuatu. Apa-apa sahaja. Tetapi saya tidak tahu apa. Saya hanyalah seorang pengembala, dan saya tidak tahu cara menanam pokok. Saya hanya mempunyai harapan yang samar-samar. Saya tidak tahu betapa kecilnya harapan itu pada masa itu. Tetapi saya lebih tidak tahu bahawa harapan kecil itulah yang akan menjadi permulaan segalanya. 3 hari selepas itu, saya membawa biri-biri saya ke utara kampung pada waktu pagi. Saya berharap ada sedikit air terkumpul di lopak itu, walaupun saya tidak menaruh harapan tinggi kerana sudah lebih 2 bulan tidak hujan. Ketika saya melepasi sebuah bukit, saya melihat kepulan debu di kejauhan. Sebuah kenderaan sedang datang. Ini aneh. Kenderaan yang datang ke kampung kami hanya sekali atau 2 kali sebulan, dan kebanyakannya adalah pegawai kerajaan. Tetapi kali ini berbeza. Ada 2 buah kenderaan, kelihatan seperti jeep lama. Saya meninggalkan biri-biri saya di situ dan berlari turun ke kampung. Apabila saya tiba di pintu masuk kampung, kenderaan itu sudah berhenti dan beberapa orang sedang turun. Ada 5 orang. 4 daripadanya kelihatan seperti orang Asia Tenggara dan seorang lagi penterjemah yang boleh berbahasa Mongolia. Penduduk kampung mula berkumpul dan saya menyertai mereka untuk melihat. Tok Ketua melangkah ke hadapan. "Ada urusan apa tuan-tuan datang ke sini?" tanya beliau. Penterjemah itu menjawab, "Kami datang dari Malaysia. Kami dihantar ke wilayah ini di bawah inisiatif Hijau Malaysia untuk program pemulihan hutan." Apabila mendengar perkataan pemulihan hutan, orang ramai mula berbisik. Saya tidak tahu maksudnya dengan tepat, tetapi saya dapat meneka ia berkaitan dengan pokok. 1. Seorang lelaki dari kumpulan Malaysia itu melangkah ke hadapan. Dia kelihatan dalam lingkungan pertengahan 30-an. Melalui penterjemah, dia berkata, "Kami membantu menanam pokok di kawasan yang mengalami penggurunan. Kami difahamkan kampung ini adalah salah satu daripadanya." Tok Ketua mengangguk, tetapi ekspresinya ragu-ragu. "Menanam pokok?" tanya Tok Ketua. "Tuan sudah lihat tanah di sini? Tiada air, hanya angin. Adakah pokok akan tumbuh?" Lelaki Malaysia itu terdiam seketika. Kemudian, dia perlahan-lahan menjawab, "Ia tidak akan mudah, tetapi ia tidak mustahil."
Apa yang kami bawa adalah kaedah untuk menanam pokok. Saya berfikir sendiri kaedah. Kami juga tahu cara menanam pokok. Masalahnya ialah ia akan kering dan mati. Seorang penduduk kampung menjerit, "Kami pernah cuba menanam pokok sebelum ini. Kerajaan memberikan kami anak benih, tetapi semuanya mati, tiada air." Orang lain turut menyampu, "Betul, macam mana pokok nak hidup tanpa air? Jangan buang masa, balik sahajalah." Suasana menjadi tegang. Saya melihat wajah orang-orang Malaysia itu. Mereka kelihatan terkejut, tetapi mereka tidak berganjak. Ketika itu, seorang pemuda Malaysia yang berdiri di sebelah penterjemah berjalan ke kereta. Dia kembali dengan sesuatu di tangannya. Ia adalah anak pokok kecil yang ditanam di dalam pasu sebesar 2 tapak tangan. Dia mengangkat anak pokok itu dan berkata, "Ini adalah pokok cacargan, sejenis Sia buckthorn. Ia adalah spesies yang boleh tumbuh walaupun di tanah yang tandus. Sudah tentu, ia memerlukan air pada mulanya. Tetapi apabila akarnya telah mencengkam, ia boleh hidup dengan sendirinya." Orang ramai masih kelihatan tidak percaya. Tetapi saya merenung anak pokok itu. Ia kelihatan kecil dan rapuh. Bolehkah ia benar-benar tumbuh di tanah yang gersang ini? Tok Ketua mengeluh. "Baiklah, cubalah tanam. Tetapi saya beritahu awak, kampung kami kekurangan air. Air untuk minuman pun tidak cukup, apatah lagi untuk pokok." Lelaki Malaysia itu mengangguk. "Kami tahu. Sebab itu kami membawa sistem pengairan titisan. Satu cara untuk menanam pokok dengan air yang sedikit." Saya pertama kali mendengar istilah pengairan titisan. 2. Walaupun selepas mendengar penjelasannya, saya masih separuh percaya. Menanam pokok dengan menitiskan air sedikit demi sedikit, mungkinkah ia berjaya? Tok Ketua tidak membantah lagi. Lagipun, tiada apa yang rugi. Petang itu, pasukan Malaysia mula menanam anak pokok di sebuah bukit di pinggir kampung. Saya memerhati dari jauh. Saya ingin tahu, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk mendekati. Namun, tidak seperti orang lain, saya memerhatikan apa yang mereka lakukan sehingga selesai. Mereka menggali lubang, menanam anak pokok, dan menyiramnya. Kemudian mereka memasang hos kecil di sekeliling setiap anak pokok. Itulah yang dipanggil sistem pengairan titisan. Air dari tangki akan menitis perlahan-lahan melalui hos. Menjelang senja, mereka telah menanam 10 batang anak pokok. Bukan jumlah yang banyak, tetapi mereka kelihatan berpuas hati. Pada waktu malam, Tok Ketua menjemput mereka ke Dewan Orang Ramai Kampung untuk makan malam. Saya pun ikut serta. Sejujurnya, saya ingin tahu tentang mereka. Dewan itu kecil tetapi hangat. Teh susu Su Teitsai dan daging kering Borts yang disediakan oleh ibu-ibu dihidangkan di atas meja. 3. 4 pasukan Malaysia mengucapkan terima kasih dan menerima makanan itu. Semasa makan, Tok Ketua bertanya, "Kenapa tuan-tuan melakukan kerja ini? Adakah ia menguntungkan?" Penterjemah menyampaikan soalan itu dan seorang lelaki Malaysia yang lebih tua menjawab, "Bukan kerana wang. Negara kami juga dahulunya mempunyai banyak bukit gondol, tetapi selepas kami menanam pokok dan menjaga hutan, banyak perkara berubah. Kami ingin berkongsi pengalaman itu." Saya terkejut mendengar kata-katanya. Malaysia juga pernah mempunyai bukit gondol, jadi sekarang mereka mempunyai hutan. Pemuda Malaysia itu mengeluarkan telefon pintarnya dan menunjukkan beberapa gambar. Gunung ganang hijau memenuhi skrin. Pada mulanya, saya tidak percaya ia adalah gambar sebenar. Ia terlalu hijau. Ini adalah gunung di negara kami. 60 tahun lalu, ia juga gondol. Tetapi orang ramai menanam pokok, dan sekarang ia telah berubah seperti ini. Penduduk kampung melihat gambar itu silih berganti. Semua orang kelihatan kagum, tetapi masih penuh dengan keraguan. Seorang lelaki tua berkata, 60 tahun itu lebih daripada satu generasi. Adakah kita akan hidup sehingga itu? Lelaki Malaysia itu menggelengkan kepalanya. Sudah tentu, ia bukan kerja semalaman. Tetapi jika kita tidak bermula, ia tidak akan berubah selama-lamanya. Apabila pokok yang kita tanam ini membesar dalam beberapa tahun, angin akan menjadi sedikit lebih perlahan. Kemudian, rumput juga akan mula tumbuh sedikit demi sedikit. Saya merenung kata-katanya. Jika kita tidak bermula, ia tidak akan berubah selama-lamanya. Itu benar. Menjelang akhir makan malam, Tok Ketua bertanya, "Jadi, berapa lama tuan-tuan akan berada di sini?" Lelaki Malaysia itu menjawab, "Kami bercadang untuk tinggal selama seminggu. Kami akan mengajar penduduk cara menanam pokok dan menanam bersama-sama. Kemudian, kami akan datang semula beberapa bulan lagi untuk memeriksa sama ada pokok-pokok itu tumbuh dengan baik.
Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi saya dapat merasakan bahwa semua orang masih ragu-ragu. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya mendaki bukit untuk melihat anak-anak pokok yang baru ditanam. Di bawah cahaya bulan, 10 batang anak pokok kecil berdiri tegak, bergoyang ditiup angin. Mereka kelihatan begitu kecil dan rapuh. Saya mencangkung dan merenung salah satu daripadanya. Bolehkah kau benar-benar membesar di tanah yang kejam ini? Saya tidak tahu, tetapi saya tahu satu perkara. Orang-orang ini ikhlas. Mereka datang bukan untuk mencari wang, tetapi benar-benar untuk membantu. Saya melihat tangki air yang dipasang di sebelah anak pokok. Titisan air jatuh perlahan-lahan melalui hos yang jernih. Tit-tit-tit, bunyi yang berirama. Mendengar bunyi itu, saya teringat kisah Makcik Tijah tentang 3 batang pokok. Mungkinkah ia benar? Mungkinkah pokok boleh melindungi kita? Angin bertiup lagi. Tetapi anehnya, angin malam itu terasa sedikit berbeza. Masih sejuk, tetapi tidak begitu memusuhi. Saya berbisik kepada anak pokok itu. Tumbuhlah. Tolonglah tumbuh. Tiada jawaban, tetapi titisan air terus jatuh. Tit-tit-tit. Bunyi itu kedengaran seperti harapan kecil. Keesokan paginya, saya bangun awal dan menuju ke Dewan Orang Ramai. Pasukan Malaysia menginap di sana. Apabila saya mengetuk pintu, pemuda Malaysia yang memegang anak pokok semalam membukanya. Saya berkata dengan kekok, Saya mau belajar menanam pokok. Dia memandang saya dengan terkejut, kemudian tersenyum lebar. Bagus, mari kita lakukan bersama-sama. Begitulah saya mula bekerja dengan pasukan Malaysia, tetapi saya masih belum tahu betapa besarnya cabaran yang akan dibawa oleh permulaan kecil ini. Pada hari pertama saya bekerja dengan pasukan dari Malaysia, saya bangun pada pukul 5 pagi. Ibu terkejut melihat saya keluar awal, kerana biasanya saya hanya bergerak selepas matahari terbit. Namun, beliau tidak berkata apa-apa, hanya menghulurkan secawan teh panas. Apabila saya tiba di Dewan Orang Ramai, pasukan Malaysia sudah pun selesai bersiap. Mereka juga bangun awal. Pemuda Malaysia itu tersenyum kepada saya. Awalnya awak sampai. Dah bersedia? Saya mengangguk, walaupun sejujurnya saya tidak pasti sama ada saya sudah bersedia. Mulai hari itu, saya belajar cara menanam pokok daripada mereka. Ia lebih rumit daripada yang saya sangkakan. Saya fikir ia hanya tentang menggali lubang dan meletakkan anak pokok, tetapi ia berbeza. Kedalaman lubang adalah penting, dan keadaan tanah juga perlu diperiksa. Kuantiti dan masa penyiraman juga mesti tepat. Mereka mengajar saya satu persatu dengan sabar. Pada hari kedua, beberapa orang kampung lagi menyertai kami, termasuk Ridwan. Dia datang kerana bosan, katanya. Walaupun pada mulanya dia tidak berminat, kami menanam 25 batang pokok lagi di bukit dan memasang sistem pengairan titisan. Ia adalah kerja menyambungkan hos dari tangki air di atas bukit ke setiap pokok. Namun, pada hari ketiga, timbul masalah. Apabila kami naik ke bukit pada waktu pagi, 5 batang anak pokok telah tumbang, angin bertiup kencang semalaman, dan anak-anak pokok yang masih muda tidak dapat menahannya. Pasukan Malaysia tidak panik. Sebaliknya, mereka berkata seolah-olah sudah menjangkakannya, kami dah agak. Kita perlukan penghadang angin. Mereka memasang pagar kecil di sekeliling pokok menggunakan buluh. Ia adalah struktur ringkas untuk menahan angin. Kami menegakkan semula anak-anak pokok itu dan mengelilinginya dengan pagar. Melihat itu, saya berfikir, perlukah sampai begini? Bolehkah pokok yang serapuh ini benar-benar hidup? Pada hari keempat, kabar angin mula tersebar di kampung. Buang masa sahaja, hanya membazirkan air. Saya terdengar kata-kata itu di perigi. Beberapa orang makcik sedang berbisik. Mereka berhenti bercakap apabila melihat saya, tetapi saya sudah mendengar semuanya. Saya berasa tidak senang, tetapi saya tidak dapat menafikannya. Kami memang menggunakan air, dan pokok-pokok itu belum lagi membesar. Petang itu, Tok Ketua datang ke bukit. Wajahnya muram. Selepas berbincang lama dengan Ketua Pasukan Malaysia, beliau memanggil saya. Badrul, mari sini sekejap. Saya mendekatinya. Tok Ketua mengeluh. Orang kampung banyak merungut. Mereka kata kita guna terlalu banyak air, katanya. Paras air perigi semakin surut. Orang ramai mula risau. Saya melihat tangki air. Memang benar, kami menggunakan banyak air. Lebih 30 batang pokok perlu disiram setiap hari. Ketua Pasukan Malaysia berkata dengan berhati-hati, tolong berikan kami sedikit masa lagi. Apabila pokok-pokok ini berakar, kami boleh kurangkan penggunaan air.
Tetapi Tok Ketua menggelengkan kepalanya. Orang ramai tidak akan menunggu. Mereka tidak faham kenapa kita menyiram pokok sedangkan kehidupan mereka sendiri sukar. Mendengar itu, hati saya rasa sesak. Saya faham. Dari sudut pandangan penduduk kampung, reaksi itu adalah wajar. Tetapi jika kami berhenti sekarang, semua usaha kami akan menjadi sia-sia. Petang itu, saya tinggal seorang diri di bukit. Pasukan Malaysia telah kembali ke Dewan dan yang lain telah pulang ke rumah. Saya memeriksa setiap anak pokok. Ada yang daunnya kelihatan layu, ada yang dahannya patah. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka sedang berjuang untuk hidup. Saya mencangkung di hadapan salah satu anak pokok dan menyentuh tanahnya. Masih kering, tetapi di sekeliling anak pokok itu, tanahnya sedikit lembab berkat sistem pengairan titisan. Saya berbisik, bertahanlah sedikit lagi, sedikit lagi. Tiba-tiba saya terdengar bunyi tapak kaki di belakang. Saya menoleh. Ridwan, kau buat apa seorang diri? Tanyanya. Saja tengok-tengok, jawab saya. Ridwan duduk di sebelah saya. Selepas lama berdiam diri, dia bersuara. Badrul, cakap jujur. Kau rasa ini akan berjaya? Saya tidak dapat menjawab. Sejujurnya, saya tidak tahu. Ridwan menyambung. Aku tak pastilah apa yang akan berubah dengan menanam beberapa batang pokok. Lebih baik guna masa ini untuk bersiap ke bandar. Saya merenung anak pokok itu. Kata-kata Ridwan ada benarnya. Secara realistik, lebih baik pergi. Tetapi saya berkata, kita kena cuba juga. Kalau tak cuba, memang tiada apa-apa yang akan tinggal. Ridwan mengeluh. Kau ni memang degil. Kemudian, sambil bangun dia berkata, yalah, kalau kau nak buat, aku tolong sikit-sikit. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Ridwan sudah pun berjalan turun. Tinggal seorang diri, saya memandang ke langit. Beberapa bintang kelihatan. Malam itu, debu pasir tidak begitu tebal. Tiba-tiba, satu fikiran aneh terlintas. Kalau pokok-pokok ini membesar, adakah langit akan menjadi lebih cerah? Adakah lebih banyak bintang akan kelihatan? Ia fikiran yang bodoh, tetapi saya tersenyum memikirkannya. Keesokan harinya, hari ke-6, pasukan Malaysia sedang bersiap untuk pulang. Mereka dijadwalkan berada di sini selama seminggu. Saya pergi ke Dewan Orang Ramai. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada ketua pasukan. Tuan betul-betul akan pergi? Ketua pasukan mengangguk. Buat masa ini, kami perlu pergi. Tetapi kami akan kembali dalam 2 bulan. Pada masa itu, kami akan menilai keadaan pokok dan merancang semula. Saya berasa bimbang. 2 bulan adalah masa yang lama. Apa-apa sahaja boleh berlaku dalam tempo itu. Seolah-olah dapat membaca fikiran saya, ketua pasukan meletakkan tangannya di bahu saya. Ada Encik Badrul di sini. Kami sudah ajarkan semua kaedah pengurusan. Awak pasti boleh lakukannya. Tetapi saya tidak yakin. Saya hanya seorang pengembala, bukan pakar pokok. Pada hari mereka berlepas, beberapa orang kampung datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak ramai. Kebanyakannya tidak peduli. Tepat sebelum kereta mereka bertolak, pemuda Malaysia itu memberikan saya sebuah buku nota kecil. Di sini ada tertulis kaedah penjagaan. Saya dah terjemahkannya ke dalam bahasa Mongolia, jadi bacalah. Dan ini, dia juga memberikan saya sebungkus kecil biji benih. Kalau awak perlukan lebih banyak pokok, tanamlah ini. Ia spesies yang mudah tumbuh. Saya menerima buku nota dan biji benih itu. Terasa berat. Kereta itu berlalu pergi, meninggalkan kepulan debu. Saya berdiri di situ, memandang debu itu. Ridwan berkata di sebelah saya, sekarang, tinggal kita berdua sahaja. Benar, sekarang hanya tinggal kami. Kebanyakan penduduk kampung tidak berminat, dan pasukan Malaysia telah pergi. Saya memandang ke arah bukit. 35 batang pokok kecil bergoyang di tiup angin. Malam itu, saya membuka buku nota tersebut. Semuanya ditulis dengan teliti. Masa dan kuantiti penyiraman, perkara yang perlu diberi perhatian, malah ada lakaran. Apabila saya menyelak ke halaman belakang, saya menemui satu nota dalam bahasa Melayu. Di sebelahnya, ada terjemahan oleh penterjemah, jangan berputus asa, perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Pasukan Inisiatif Hijau Malaysia. Saya membaca ayat itu berulang kali. Perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Mulai hari itu, saya mendaki bukit setiap hari. Saya memeriksa tangki air pada waktu subuh dan keadaan pokok pada waktu petang. Selepas seminggu, Ridwan juga kadang-kadang datang membantu. Selepas 2 minggu, ada perubahan. Tunas baru muncul pada salah satu anak pokok.
tunas hijau yang sangat kecil. Melihatnya, saya menjerit kegembiraan. Ia tumbuh, ia benar-benar tumbuh. Ridwan berlari datang, dan kami merenung tunas kecil itu untuk masa yang lama. Ia mungkin kelihatan seperti perkara kecil, tetapi bagi kami, ia adalah satu keajaiban. Petang itu, saya memberitahu orang ramai di dataran kampung. Pokok-pokok itu sedang tumbuh, ada tunas baru. Tetapi sambutannya dingin. Apa yang akan berubah dengan satu tunas? Berapa lama ia akan bertahan? Saya kecewa, tetapi saya tidak berputus asa. Sebaliknya, saya berazam. Saya akan tunjukkan kepada mereka. Saya akan buktikan bahwa pokok boleh tumbuh. Tetapi saya tidak tahu. Cabaran sebenar baru sahaja akan bermula. Sebulan telah berlalu sejak pasukan Malaysia pergi. Dalam tempo itu, saya mendaki bukit setiap hari. Saya bangun pada pukul 6 pagi tanpa gagal untuk memeriksa tangki air dan memastikan sistem pengairan titisan berfungsi dengan baik. Pada waktu petang, saya akan memeriksa setiap pokok satu persatu dan merekodkan keadaannya di dalam buku nota yang diberikan oleh pasukan Malaysia, mencatat mengikut tarikh. Daripada 35 batang pokok, 28 daripadanya berjaya hidup. 7 batang akhirnya layu dan mati. Ada hari angin bertiup terlalu kencang dan ada hari saya tidak dapat menyiramnya dengan betul, tetapi 28 batang pokok itu terus bertahan. Tunas-tunas baru juga semakin membesar. Penduduk kampung masih tidak peduli. Mereka hanya menjeling sekilas apabila lalu. Ada juga yang mengejek. Saya terus mendengar kata-kata seperti pembaziran air. Namun pada suatu hari, sekitar pukul 2 petang, saya sedang membaiki hos air di bukit. Tiba-tiba, saya terdengar suara kanak-kanak dari bawah. Saya mengangkat kepala dan melihat 5 atau 6 orang kanak-kanak sekolah rendah kampung sedang mendaki bukit. Kanak-kanak yang paling hadapan kelihatan berumur sekitar 10 tahun, membawa sebuah baldi kecil di tangannya. Kanak-kanak di belakangnya juga sama. Mereka berhenti di hadapan saya. Selepas teragak-agak seketika, kanak-kanak itu berkata, "Boleh kami tolong siram juga?" Saya terkejut. Saya tidak sangka kanak-kanak akan berminat dengan pokok-pokok ini. "Sudah tentu boleh. Tapi, kamu semua tak sekolah ke? Sekarang waktu rehat tengah hari. Cikgu benarkan kami keluar," jawab kanak-kanak itu. "Kami ingin tahu tentang pokok-pokok ini. Betul ke ia boleh membesar?" Saya tersenyum dan mengajar mereka cara menyiram. Saya menjelaskan bahawa walaupun ada sistem pengairan titisan, mereka juga boleh menyiramnya secara langsung. Kanak-kanak itu kelihatan teruja dan masing-masing memilih pokok mereka. Mereka mula menuangkan air dari baldi dengan berhati-hati. "Ini pokok saya," kata seorang kanak-kanak sambil mencangkung di hadapan pokok yang paling kecil. "Kalau begitu, ini pokok saya," kata seorang lagi. Kanak-kanak itu malah memberikan nama kepada pokok masing-masing. Ada yang dinamakan Bintang, ada yang Bayu, dan ada juga yang Harapan. Melihat mereka, hati saya tersentuh. Sejak hari itu, kanak-kanak itu datang setiap waktu rehat tengah hari. Pada mulanya hanya 6 orang, tetapi 2 hari kemudian menjadi 10 orang, dan seminggu kemudian lebih daripada 20 orang. Hampir semua kanak-kanak di kampung. Setiap kanak-kanak membawa baldi mereka sendiri dan menyiram pokok mereka. Mereka juga mula mengukur sejauh mana pokok itu telah membesar. Bukan dengan pembaris, tetapi dengan jari. "Semalam ia dah besar sebanyak ini," jerit seorang kanak-kanak sambil menunjukkan ruas jarinya. Saya mula menanti-nantikan kedatangan mereka. Apabila tawar yang kanak-kanak memenuhi bukit, tempat yang tandus ini terasa sedikit lebih hangat. Kira-kira 2 minggu kemudian, seorang wanita tua mendaki bukit. Ia adalah Mak Cik Tijah, orang yang menceritakan kisah tentang pokok dahulu. Beliau perlahan-lahan melihat pokok-pokok itu. Selepas lama berdiam diri, beliau memandang saya dan berkata, "Bagus kerja kamu, Badrul." "Perlahan-lahan, Mak Cik," jawab saya. Mak Cik Tijah berdiri di hadapan sebatang pokok. Dengan tangannya yang berkedut, beliau menyentuh daunnya dengan lembut. "Mungkin benda-benda kecil ini akan melindungi kita suatu hari nanti," bisik Mak Cik Tijah. Air mata bergenang di matanya. Hati saya sebab melihatnya. Mak Cik Tijah telah menghabiskan seluruh hidupnya di tanah ini. Beliau terpaksa menyaksikan padang rumput menghilang. Kini, beliau menyaksikan kehijauan kembali. Selepas Mak Cik Tijah pulang, saya tinggal seorang diri. Ketika itulah saya sedar. Pokok-pokok ini bukan sekadar pokok. Ia adalah harapan. Bagi Mak Cik Tijah, bagi kanak-kanak, dan bagi saya. Petang itu, dalam perjalanan pulang, saya bertemu Ridwan. Dia sering datang membantu di bukit sejak kebelakangan ini. "Badrul, ada benda pelik berlaku."
kata Ridwan. Apa dia? Ibu bapa kanak-kanak tu bertanya. Mereka tanya sama ada pokok-pokok tu betul-betul tumbuh. Ridwan tersenyum. Nampaknya anak-anak mereka balik ke rumah dan bercerita tentang betapa besarnya pokok mereka. Saya terkejut. Orang dewasa mula menunjukkan minat. Dan apa kau cakap? Kebanyakannya masih acuh tak acuh. Tapi ada beberapa yang nampak berbeza. Ada yang kata nak datang tengok sendiri, kata Ridwan. Jantung saya berdegup kencang. Perlahan-lahan, perubahan sedang berlaku. Tetapi malam itu, saya berasa cemas. Sudah 5 minggu sejak pasukan Malaysia pergi. Mereka akan kembali dalam 2 bulan, yang bermakna tinggal 3 minggu lagi. Adakah pokok-pokok ini akan selamat sehingga mereka tiba? Saya melihat keluar tingkap. Angin bertiup. Masih angin yang kencang. Tetapi ia terasa sedikit kurang sejuk berbanding dahulu. Keesokan harinya, beberapa orang dewasa benar-benar datang ke bukit. Tok Ketua juga ada bersama mereka. Tok Ketua melihat pokok-pokok itu dan mengangguk. Tumbuh lebih baik daripada yang dijangkakan, katanya. Tapi masalah air masih ada. Paras air perigi semakin menurun. Hati saya menjadi berat. Masalah air masih belum selesai. Ketika itu, seorang makcik berkata, tapi anak-anak suka. Dah lama tak nampak mereka gembira macam tu. Tok Ketua mengeluh. Ya, saya tahu. Tapi realiti tetap realiti. Kalau hujan tak turun, kita tak boleh bertahan. Saya memandang ke langit. Langit tanpa awan. Tiada tanda-tanda akan hujan. Malam itu, saya membuka semula buku nota yang diberikan oleh pasukan Malaysia. Saya membaca ayat yang tertulis di halaman terakhir. Jangan berputus asa. Perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Saya membaca ayat itu dengan kuat. Dan saya berazam. Saya tidak akan berputus asa. Selagi kanak-kanak boleh tersenyum, saya akan melindungi pokok-pokok ini. Di luar angin bertiup lagi. Tetapi kali ini ia tidak menakutkan. Saya teringat akan tawa riang kanak-kanak. Tawa itu yang memberikan saya kekuatan. Seminggu sebelum pasukan Malaysia dijadualkan kembali, langit petang itu kelihatan aneh. Ufuk barat mula bertukar menjadi kekuningan. Pada mulanya, saya fikir ia adalah matahari terbenam. Tetapi ia adalah ribut pasir yang sedang menghampiri. Orang-orang tua di kampung mula bergerak cemas, menutup tingkap dan membawa ternakan masuk ke dalam kandang. Tok Ketua menjerit melalui pembesar suara kampung. Semua orang masuk ke dalam rumah. Ribut besar akan datang. Saya memandang ke arah bukit. Saya dapat melihat pokok-pokok itu bergoyang di tiup angin. Jantung saya berdebar kencang. Apa akan jadi pada pokok-pokok itu selepas ribut ini berlalu? Ibu memanggil saya, Badrul, cepat masuk, bahaya. Tetapi saya teragak-agak. Saya tidak boleh meninggalkan pokok-pokok itu begitu sahaja. Sekejap, Mak. Saya mula berlari ke arah bukit. Badrul. Suara ibu kedengaran dari belakang, tetapi saya tidak berhenti. Apabila saya tiba di bukit, angin sudah pun kencang. Pasir memukul muka saya, menyukarkan saya untuk membuka mata. Saya memeriksa pokok-pokok. Pagar penghadang angin bergoyang kuat, dan beberapa daripadanya sudah tumbang. Anak-anak pokok juga condong teruk ke satu sisi. Saya mula menegakkan semula pagar yang tumbang. Tetapi angin terlalu kencang, dan saya tidak dapat melakukannya seorang diri. Setiap kali saya menegakkannya, ia tumbang semula. Tiba-tiba, seseorang muncul di sebelah saya. Ridwan, kau nak buat semua seorang diri? Jeritnya. Bunyi angin terlalu kuat, kami terpaksa menjerit untuk didengari. Maaf, tapi kalau kita biarkan, semuanya akan musnah. Aku tahu, sebab itu kita buat bersama-sama. Ridwan memegang pagar itu. Kami menegakkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian, seorang lagi datang. Salah seorang bapa kepada kanak-kanak itu. Anak perempuan aku kata pokoknya ada di sini, jeritnya. Yang mana satu? Saya menunjuk ke arah pokok itu. Dia berlari dan memegang pagar. Kemudian, seorang lagi datang. Dan seorang lagi. Lebih 10 orang berkumpul di bukit, kebanyakannya ibu bapa kanak-kanak itu. Mereka masing-masing mencari pokok anak mereka dan mengukuhkan pagarnya. Melihat pemandangan itu, saya hampir menangis. Saya fikir mereka tidak peduli tentang pokok-pokok ini, tetapi saya salah. Mereka juga ingin melindunginya. Ribut itu berterusan selama 2 jam. Sepanjang masa itu, kami berada di sisi pokok-pokok, memegang pagar, menegakkan semula pokok yang tumbang, dan saling memberi semangat untuk bertahan. Seorang pakcik menjerit, "Ini harapan terakhir kampung kita. Kita tak boleh putus asa." Kata-katanya memberi kekuatan kepada yang lain.
Di tengah-tengah ribut, kami tidak berputus asa. Menjelang senja, ribut mula reda dan akhirnya berhenti. Kami semua terduduk di situ, keletihan. Seluruh badan kami dilitupi pasir dan pakaian kami koyak. Tetapi kami tersenyum. Kami memeriksa pokok-pokok. Daripada 28 batang, 5 daripadanya telah tercabut dari akarnya. Ia menyedihkan, tetapi 23 batang berjaya diselamatkan. Kami telah melindunginya. Ridwan menepuk bahu saya. Kita berjaya, Badrul, kita berjaya. Saya melihat orang-orang di sekeliling saya. Semua orang telah berjaya. Ketika itu Tok Ketua datang. Wajahnya serius. Semua orang cedera? Kami tak apa-apa, jawab saya. Tok Ketua melihat pokok-pokok itu. Beliau berdiam diri untuk seketika sebelum berkata perlahan-lahan, "Apa yang saya lihat hari ini sungguh menakjubkan." Suaranya bergetar. "Untuk melindungi pokok, kamu semua sanggup mereda ribut. Hari ini, saya tahu kamu semua ikhlas." Saya menundukkan kepala, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tok Ketua menyambung, "Masalah air masih ada. Tapi kalau kamu semua sanggup berkorban sampai begini, saya akan cuba yakinkan penduduk kampung. Minta mereka bersabar sedikit lagi." Mendengar itu, kami bersorak. Tok Ketua kini di pihak kami. Orang ramai mula turun satu persatu. Tetapi saya tinggal di bukit sehingga akhir. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan kegelapan menyelubungi. Saya duduk di hadapan 5 batang pokok yang tercabut. Saya berasa sedih dan bersalah kerana tidak dapat melindunginya. Tetapi 23 batang pokok yang lain masih berdiri. Di bawah cahaya bulan, mereka kelihatan teguh. Saya meletakkan tangan saya pada salah satu pokok yang terselamat dan berbisik, "Terima kasih kerana bertahan." Angin bertiup semula, tetapi kali ini ia lembut, menyentuh daun-daun pokok. Pada saat itu, saya sedar. Apa yang kami lindungi hari ini bukan hanya pokok. Ia adalah kepercayaan bahawa kami boleh melakukannya bersama. Ia adalah semangat untuk tidak berputus asa. Dalam perjalanan pulang, kampung itu sunyi, tetapi berbeza dari sebelumnya. Lampu menyala di setiap tingkap, dan saya dapat mendengar suara orang bercerita tentang apa yang telah berlaku hari ini. Ibu sedang menunggu di pintu. Melihat wajah saya, beliau memeluk saya tanpa berkata apa-apa. "Bagus, anakku," bisik ibu. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Tidur yang paling lena sejak sekian lama. Dalam mimpi saya, pokok-pokok itu membesar, menjadi pokok-pokok yang besar dan hijau. Dan di bawahnya, kanak-kanak sedang ketawa. Saya tidak tahu sama ada ia mimpi atau masa depan. Tetapi malam itu saya yakin, kami boleh melakukannya. 4 hari selepas ribut reda, pasukan Malaysia kembali. Sejak pagi, saya berasa gelisah. Apa yang akan mereka katakan apabila melihat keadaan pokok-pokok itu? Hanya 23 daripada 35 batang yang terselamat. Adakah mereka akan kecewa? Apabila 2 buah jeep tiba di kampung, saya sudah menunggu di pintu masuk bersama Ridwan dan beberapa orang kanak-kanak. Pasukan Malaysia yang turun dari kereta kelihatan sama seperti 2 bulan lalu, tetapi di mata saya, mereka kelihatan sangat dialu-alukan. Ketua pasukan, yang saya kenali sebagai Encik Anwar, melambai kepada saya. "Encik Badrul, lama tak jumpa." Saya berlari untuk berjabat tangan dengannya. Terkenang kembali masa 2 bulan saya berjuang seorang diri, hati saya terasa sebak. "Bagaimana dengan pokok-pokok?" tanya Encik Anwar. Saya menjawab dengan jujur, 23 batang yang hidup. Selebihnya kami tak dapat selamatkan. Saya bimbang riak, wajahnya akan berubah muram. Tetapi dia tersenyum. 23 batang, itu hebat. Itu bermakna lebih 65% daripada pokok yang kita tanam. Pada mulanya berjaya hidup. Itu satu pencapaian yang luar biasa. Saya terkejut. Saya fikir ia adalah satu kegagalan, tetapi dia menganggapnya sebagai satu kejayaan. "Mari kita ke bukit. Saya akan tunjukkan sendiri." Saya memimpin mereka. Setibanya di bukit, pasukan Malaysia memeriksa pokok-pokok itu untuk masa yang lama. Mereka melihat setiap satu dari dekat, menyentuh daunnya, dan mengambil gambar. Pemuda Malaysia yang bernama Azlan menjerit, "Tengok sini, dah meninggi 15 cm. Seorang ahli pasukan lain juga teruja. "Yang ini pun, ada 5 dahan baru." Saya hairan melihat reaksi mereka. Kerana saya melihatnya setiap hari, saya tidak begitu perasan perubahannya. Tetapi bagi mereka yang melihatnya selepas 2 bulan, perbezaannya jelas kelihatan. Encik Anwar mendekati saya. "Encik Badrul, awak telah melakukan kerja yang sangat baik, menguruskannya seorang diri sehingga ke tahap ini," katanya dengan serius. "Sejujurnya,
Kami bimbang. Kami takut awak akan berputus asa semasa kami tiada. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak bersendirian. Saya menunjuk kepada penduduk kampung. Ketika ribut datang, kami semua melindungi pokok-pokok ini bersama-sama. Mendengar cerita itu, pasukan Malaysia kelihatan terharu. Penterjemah mereka malah menitiskan air mata. Petang itu, pasukan Malaysia mengadakan sesi taklimat untuk penduduk kampung. Dewan orang ramai penuh sesak. Bukan sahaja mereka yang membantu semasa ribut, tetapi juga mereka yang dahulunya tidak peduli turut hadir. Encik Anwar berdiri di hadapan. "Terima kasih kepada anda semua. Pokok-pokok ini tumbuh dengan baik," katanya. 2 bulan lalu, ini hanyalah satu percubaan kecil. Tetapi sekarang, kita telah melihat potensinya. Gambar-gambar muncul di skrin, membandingkan gambar anak pokok 2 bulan lalu dengan gambar sekarang. Perbezaannya jelas. Pokok-pokok itu lebih tinggi, dan daunnya lebih lebat. "Dan lihat ini," kata Azlan, menunjukkan gambar lain. Ia adalah gambar rumput kecil yang tumbuh di sekeliling pokok. Saya terkejut. Saya tidak ingat pernah melihat rumput itu. Apabila pokok membesar, ia mewujudkan sedikit naungan. "Terima kasih kepada naungan itu, benih rumput dapat bercambah," jelasnya. "Inilah permulaannya. Apabila pokok membesar, rumput akan tumbuh. Dan apabila rumput tumbuh, tanah akan pulih sedikit demi sedikit." Penduduk kampung mula berbisik. Wajah-wajah yang ragu-ragu mula berubah. Seorang makcik mengangkat tangan. "Jadi, adakah kampung kami boleh menjadi padang rumput semula?" Encik Anwar menjawab dengan berhati-hati. "Bukan dalam masa terdekat, tetapi dalam 10-20 tahun, ia pasti akan berbeza. Apabila lebih banyak pokok, angin akan menjadi lebih lemah, dan air akan mula terpelihara sedikit demi sedikit." Mendengar perkataan 10 tahun, beberapa orang menggelengkan kepala. Ia adalah masa yang terlalu lama. Tetapi Makcik Tijah berdiri. 10 tahun. "Itu adalah masa cucu saya berumur 20 tahun, katanya. "Jika pada masa itu cucu saya dapat berehat di bawah pokok ini, itu sudah cukup." Orang ramai terdiam. Kata-kata Makcik Tijah seolah-olah menyentuh hati mereka. Selepas mesyuarat, pasukan Malaysia mengumumkan bahawa mereka telah membawa 50 batang anak pokok tambahan. Mereka bertanya kepada penduduk kampung, "Siapa yang mahu menanam bersama kami?" Pada mulanya, tiada siapa yang tampil. Tetapi kemudian, Ridwan berdiri. "Saya." Selepas itu, ibu bapa kanak-kanak itu mula mengangkat tangan satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama semasa ribut. "Saya juga! Saya juga!" Akhirnya, lebih 20 orang menawarkan diri. Saya hampir menangis melihatnya. Mulai keesokan harinya, kami menanam pokok bersama-sama. Pasukan Malaysia memberi tunjuk ajar dan penduduk kampung menanam sendiri. Kali ini, kami menanamnya secara tersebar di seluruh bukit untuk meningkatkan kesan penghadang angin. Dalam masa seminggu, kami selesai menanam ke semua 50 batang pokok. Kini, terdapat 73 batang pokok di bukit. Pada malam sebelum pasukan Malaysia pulang, saya berbual dengan Encik Anwar. "Bila Tuan akan datang lagi?" 6 bulan lagi, jawabnya. "Sehingga itu, kami harapkan kerjasama daripada awak." Saya mengangguk. Saya tidak takut lagi, kerana saya tahu saya tidak bersendirian. Petang itu, saya mendaki bukit. Matahari terbenam dan cahayanya menyinari pokok-pokok. 73 batang pokok berbaris tegak. Angin bertiup, tetapi pokok-pokok itu tidak bergoyang kuat. Akarnya telah mencengkam dalam. Dari jauh, ia kelihatan seperti jalur hijau. Masih jalur yang nipis dan lemah, tetapi ia jelas wujud. Saya merenung pemandangan itu untuk masa yang lama. Dan saya berfikir, ia telah bermula. Benar-benar bermula. Angin menyentuh daun-daun pokok. Bunyinya berbeza daripada dahulu. Ia adalah bunyi kehijauan. Saya tersenyum. Kini, kami mempunyai harapan. 3 tahun telah berlalu. Saya kini berumur 29 tahun. Pokok-pokok di bukit juga telah membesar. 23 batang pokok yang pertama kami tanam kini setinggi manusia. Dahan-dahannya telah menjadi lebih tebal, dan daunnya lebih lebat. Setiap kali angin bertiup, saya dapat mendengar bunyi daun-daun bergeseran, bunyi yang tidak pernah saya bayangkan 3 tahun lalu. Dalam tempo itu, kami terus menanam pokok. Pasukan Malaysia datang setiap 6 bulan, setiap kali membawa anak benih baru dan nasihat. Semakin ramai penduduk kampung turut serta. Pada mulanya kurang daripada 10 orang, kini lebih 50 orang. Seluruh bukit kini dilitupi pokok, lebih daripada 200 batang. Ia bukan lagi sekadar jalur hijau, tetapi boleh dipanggil hutan kecil. Di bawah pokok,
rumput mula tumbuh, dan burung-burung kecil datang berkicauan. Pada suatu hari, saya nampak seekor arnab. Kampung kami juga mula berubah. Kadar penduduk yang berpindah semakin perlahan. Tahun ini, 2 keluarga malah telah kembali. Mereka tidak dapat mencari pekerjaan di bandar. Dahulu, mereka pasti akan berputus asa, tetapi kali ini berbeza. Mereka menemui harapan dengan menanam pokok. Namun, hari ini saya berasa sangat bimbang. Pasukan Malaysia dijadwalkan tiba hari ini, dan ada kabar angin mereka membawa berita buruk. Tok Ketua telah dihubungi terlebih dahulu, dan riak wajahnya tidak ceria. Pada pukul 10 pagi, kereta mereka tiba. Saya menunggu di pintu masuk kampung. Apabila Encik Anwar turun, riak wajahnya berbeza daripada biasa. Kelihatan berat. Biasanya, beliau akan tersenyum ceria sebaik sahaja turun dari kereta, tetapi tidak hari ini. Encik Badrul, apa khabar? Encik Anwar berjabat tangan. Khabar baik. Tapi, ada apa-apa masalah ke? Encik Anwar mengeluh. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Kita adakan mesyuarat dahulu. Orang ramai berkumpul di dewan. Kini, lebih 50 orang yang terlibat dalam penanaman pokok. Jauh berbeza daripada 3 tahun lalu yang hanya segelintir. Encik Anwar berdiri di hadapan dan berkata dengan berhati-hati, "Duka citanya, ini adalah lawatan terakhir kami." Orang ramai mula berbisik. Saya juga terkejut. Seseorang bertanya dengan kuat, "Apa maksud Tuan? Kenapa lawatan terakhir?" "Bajet program kami telah dipotong," jelas Encik Anwar. "Pihak atasan berpendapat ada kawasan lain yang lebih memerlukan. Mereka menganggap kampung tuan-tuan sudah stabil dan boleh berdikari sekarang. Ini adalah keputusan daripada ibu pejabat." Jantung saya terasa seperti berhenti berdegup. Bolehkah kami melakukannya tanpa pasukan Malaysia? Selama 3 tahun ini, kami banyak belajar daripada mereka. Tetapi masih banyak yang kami tidak tahu. Seorang pakcik berdiri, suaranya bergetar. "Jadi, apa nasib kami? Masih banyak yang perlu kami belajar. Bagaimana kami nak kawal perosak? Bagaimana jika kami perlukan lebih banyak anak benih?" Encik Anwar mengangguk, menjawab dengan tenang seolah-olah sudah bersedia. "Saya faham. Sebab itu, selama seminggu ini kami akan mengajar anda semua yang diperlukan. Cara membiarkan anak benih, pengurusan perosak, teknik penjimatan air. Kami juga akan tinggalkan 200 anak benih lagi dan biji benih yang mencukupi." Orang ramai masih kelihatan cemas. Saya juga begitu. Selepas bergantung kepada mereka selama 3 tahun, tiba-tiba kami terpaksa bersendirian. Tetapi Ridwan berdiri. Suaranya tegas. "Kita boleh lakukannya," katanya. 3 tahun lalu, kita tak tahu nak jaga sepohon pokok pun. Tapi sekarang dah berbeza. Kita dah belajar. Kita dah tanam lebih 200 batang pokok. Makcik Tijah juga mengangguk. "Betul tu. Sudah tiba masanya kita lakukannya sendiri," katanya. "Sebelum aku mati, aku nak tengok kamu semua boleh berdikari." Saya juga berdiri. Jantung saya berdegup kencang. Tetapi saya bercakap dengan tenang. "Saya setuju. Kita boleh lakukannya. Cuma satu soalan untuk Encik Anwar. Adakah cara untuk kami hubungi Tuan jika kami benar-benar buntu?" Encik Anwar tersenyum lebar buat pertama kalinya. "Sudah tentu. Saya akan berikan alamat email. Hubungilah bila-bila masa. Mungkin jawapannya lambat sedikit, tetapi saya pasti akan balas. Hantarkan gambar. Dan kami boleh bantu diagnosis dari jauh." Kata-kata itu sedikit melegakan orang ramai. Ada rasa lega kerana tidak ditinggalkan sepenuhnya. Selama seminggu itu, pasukan Malaysia benar-benar mengajar kami segalanya. Dari pukul 6 pagi hingga 8 malam, latihan amali berterusan. Cara membiarkan anak benih, cantuman, merawat pokok yang sakit, malah cara membuat baja. Saya mencatat segala-galanya dalam buku nota, melukis gambar raja dan menggariskan bahagian penting. Saya perlu mengajarkannya kepada orang lain nanti. Saya juga mengambil gambar dengan telefon, merekodkan setiap langkah. Pada hari ketiga, pasukan Malaysia memilih 5 orang dari kalangan kami, termasuk saya. Mereka mahu melatih kami menjadi pengurus teras. Kami menerima latihan yang lebih mendalam. Pada petang hari terakhir, saya dan Encik Anwar mendaki bukit berdua. Matahari sedang terbenam, cahayanya mewarnai hutan. Pokok-pokok yang ditanam 3 tahun lalu bergoyang ditiup angin. Bunyinya kini agak kuat. Bunyi daun-daun yang bergeseran. "Encik Badrul," kata Encik Anwar, 3 tahun lalu, ketika saya pertama kali datang, sejujurnya saya tidak yakin. Bolehkah pokok tumbuh di tanah sekering ini? Saya fikir jika 60% hidup, itu sudah satu kejayaan. "Saya pun begitu," jawab saya jujur.
Pada mulanya saya tidak percaya. Tetapi awak dan penduduk kampung telah membuktikannya, kata Encik Anwar sambil menyentuh sebatang pokok. Lebih 200 batang pokok. Kadar survival lebih 90%. Ini bukan sesuatu yang kami berikan. Ini adalah hasil usaha Anda semua. Saya menggeleng. Tidak. Tuan yang memulakannya. Kami hanya menyambung. Tanpa Tuan, kami takkan mampu berbuat apa-apa. Itulah yang dinamakan kerjasama, Encik Anwar tersenyum. Kami mulakan, awak sambung, dan sekarang giliran awak untuk menyebarkannya ke kampung lain. Itulah kejayaan sebenar. Kampung lain? Ya. Saya dengar kampung sebelah pun dah mula menunjukkan minat. Mereka mahu melihat kejayaan awak. Malah, petang tadi saya dapat panggilan daripada mereka. Saya terkejut. Kisah kami telah tersebar. Keesokan paginya, pasukan Malaysia berangkat pulang. Kali ini, hampir seluruh kampung keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, termasuk kanak-kanak dan orang tua. Suasananya sangat berbeza daripada 3 tahun lalu yang dingin. Ada kanak-kanak yang menangis. Sebelum kereta bertolak, Encik Anwar menurunkan tingkap dan berkata, "Terima kasih semua, dan jangan lupa, Anda tidak bersendirian. Kita sentiasa terhubung." Kereta itu berlalu, meninggalkan kepulan debu yang jauh lebih kecil berbanding dahulu. Pokok-pokok telah menahan angin. Orang ramai mula bersurai, tetapi saya berdiri lama di situ. Ridwan datang ke sebelah saya. "Sekarang barulah benar-benar bermula," katanya. Saya mengangguk. Saya takut, tetapi pada masa yang sama, saya teruja. Petang itu, orang dari kampung sebelah benar-benar datang. 5 orang. Mereka datang untuk melihat hutan kami. Saya membawa mereka ke bukit. Mereka kagum melihat pokok-pokok itu. Seorang daripada mereka menyentuh sebatang pokok, terdiam 1000 bahasa. "Hebatnya," katanya perlahan. "Adakah kampung kami juga boleh jadi begini? Tanah kami sama tandusnya." Saya melihat diri saya 3 tahun lalu pada mereka. Mata yang cemas, tetapi penuh harapan. Mata yang sama seperti ketika saya pertama kali menerima anak pokok daripada pasukan Malaysia. Saya tersenyum dan menjawab, "Boleh. Ia tidak mudah, tetapi ia tidak mustahil. Kami akan bantu." Begitulah cara kami mula berkongsi benih. Bukan benih pokok, tetapi benih harapan. Hari ini genap setahun sejak pasukan Malaysia pergi. Saya bangun awal dan membuka tingkap, angin bertiup masuk. Tetapi ia bukan lagi angin yang membawa pasir seperti dahulu. Ia adalah angin yang telah melalui celahan daun-daun pokok. Baunya sedikit berbeza. Bukan bau tanah, tetapi bau kehijauan. Saya menuju ke bukit. Ia adalah rutin harian saya memeriksa keadaan pokok, tangki air, dan mencari tapak baru untuk menanam. Sejak setahun lalu, kerja ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Apabila saya tiba di bukit, sudah ada orang di sana. "Ridwan, nampaknya dia datang lebih awal daripada saya sejak kebelakangan ini." "Awal kau sampai," kata saya. "Sejak kebelakangan ini susah nak tidur," Ridwan ketawa. "Asyik termimpi pasal pokok, mimpi terlupa siram, mimpi pokok mati. Jadi, lebih baik datang awal dan periksa sendiri." "Aku pun pernah macam tu," saya ketawa, bersetuju. Kami berjalan bersama-sama memeriksa pokok-pokok. Kini terdapat lebih 400 batang. Dalam setahun yang lalu, kami telah menanam 200 batang lagi dengan tangan kami sendiri, menggunakan anak benih dan biji benih yang ditinggalkan oleh pasukan Malaysia. Pokok-pokok itu sihat. Beberapa daripadanya diserang perosak. Tetapi kami berjaya menyelamatkan kebanyakannya dengan kaedah yang diajar oleh pasukan Malaysia. Kami juga menghantar gambar melalui email untuk mendapatkan nasihat. Jawapannya lambat, tetapi sentiasa tepat. "Tengok tu," Ridwan menunjuk ke sebatang pokok. "Sarang burung." Memang benar. Ada sarang burung kecil di antara dahan-dahan. 2 ekor burung berwarna coklat sedang berterbangan. 3 tahun lepas, burung pun tak datang, bisik Ridwan. "Sekarang mereka dah ada tempat tinggal," jawab saya. Pada pukul 10 pagi, orang dari kampung sebelah tiba. 5 orang yang sama yang datang setahun lalu. Mereka mula menanam pokok di kampung mereka selepas belajar daripada kami. Hari ini, mereka datang untuk melaporkan kemajuan. "Kami dah tanam 60 batang pokok di kampung kami. 52 daripadanya hidup," kata wakil mereka. "Kami ikut cara yang Encik Badrul ajar, dan ia tumbuh dengan baik." Saya gembira. Mereka telah membuktikan bahawa mereka juga boleh melakukannya. Kami berjalan bersama-sama di bukit. Saya menunjukkan kepada mereka teknik cantuman baru yang kami pelajari dan berkongsi kaedah pengurusan perosak. Kini, saya juga boleh mengajar orang lain. Menjelang tengah hari, kami kembali ke kampung.
Orang ramai berkumpul di dataran. Hari ini adalah hari istimewa. Kami mengadakan majelis kecil untuk memperingati setahun pemergian pasukan Malaysia. Tok Ketua tampil ke hadapan. Wajahnya ceria, jauh berbeza daripada wajahnya yang penuh putus asa 4 tahun lalu. Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari yang perlu kita ingati, kata Tok Ketua. Setahun yang lalu, orang-orang yang membantu kita telah pergi. Ketika itu, kita takut, tetapi lihatlah, kita telah berjaya. Orang ramai bertepuk tangan. Saya juga turut bertepuk tangan. Tok Ketua menyambung, dalam setahun yang lalu, kita telah menanam 200 batang pokok lagi, dan kita telah membantu kampung sebelah. Ini bukan kejayaan kita seorang. Ini adalah kejayaan semua orang yang berusaha bersama. Mak Cik Tijah berdiri. Beliau kini berumur 86 tahun. Walaupun bertongkat, suaranya masih lantang. Dulu aku pernah cakap, masa aku kecil, kampung ni ada pokok, kata Mak Cik Tijah. Bila pokok-pokok tu hilang, kampung kita pun mula mati. Tapi sekarang, pokok-pokok tu tumbuh semula. Aku gembira dapat tengok semua ni sebelum aku mati. Suaranya bergetar, air mata bergenang di mata ramai orang. Petang itu, saya mendaki bukit seorang diri. Matahari condong ke barat, cahaya senja menyinari hutan. Lebih 400 batang pokok bergoyang ditiup angin. 4 tahun lalu, tiada apa-apa di sini. Hanya tanah tandus dan angin sejuk. Tetapi sekarang ia berbeza. Ada pokok-pokok, ada rumput yang tumbuh, dan ada burung yang berterbangan. Dan yang paling penting, ada harapan di kalangan orang ramai. Saya berdiri di hadapan pokok pertama yang ditanam. Pokok yang saya tanam bersama pasukan Malaysia 4 tahun lalu. Ia kini jauh lebih tinggi daripada saya. Dahan-dahannya tebal dan daunnya lebat. Saya menghulurkan tangan dan menyentuh pokok itu. Kulitnya kasar dan keras. Saya benar-benar dapat merasakan ia hidup. Tiba-tiba, saya terdengar suara dari belakang. Kat sini rupanya kamu. Saya menoleh. Ibu. Beliau berjalan perlahan-lahan ke arah saya. Datang tengok pokok? Ya, Mak. Ibu berdiri di sebelah saya. Kami sama-sama memandang pokok-pokok. Kalau arwah ayah kamu nampak, mesti dia suka, kata ibu perlahan. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Tekak saya terasa sebab. Ibu memegang tangan saya. Mak bangga dengan kamu, nak, sebab kamu tak putus asa. Suaranya bergetar. Bukan Badrul seorang, Mak, jawab saya. Semua orang buat bersama-sama. Ya, betul, ibu tersenyum. Itu yang buat Mak lagi bangga. Kami berdiri di situ untuk masa yang lama. Angin bertiup. Bunyi daun-daun berdesir kedengaran. Di dalam bunyi itu ada sesuatu. Adakah ia harapan atau janji? Sebelum matahari terbenam sepenuhnya, kami turun ke kampung. Dataran kampung masih dipenuhi orang, kanak-kanak berlari-lari, dan orang dewasa berbual-bual. Seorang kanak-kanak perempuan berlari ke arah saya. Dia kelihatan berumur sekitar 11 tahun. Abang Badrul, saya pun nak belajar tanam pokok. Saya mencangkung untuk menyamai paras matanya. Bagus, kenapa nak belajar? Saya nak jaga kampung kita, macam abang. Saya tersenyum dan mengusap kepalanya. Baiklah, esok kita pergi sama-sama. Abang akan ajar. Kanak-kanak itu tersenyum riang dan berlari pergi. Ridwan datang ke sebelah saya. Generasi akan datang dah bersedia, katanya. Betul tu, jawab saya. Kerja yang kita mulakan ini, mereka akan sambung. Malam itu, saya berbaring di katil dan melihat keluar tingkap. Bintang-bintang kelihatan, jauh lebih banyak daripada dahulu. Langit telah menjadi lebih cerah. Pokok-pokok telah menapis debu. Saya teringat 4 tahun lalu, ketika pasukan Malaysia pertama kali datang. Ketika itu, saya ragu-ragu. Apa yang boleh diubah oleh beberapa batang pokok? Tetapi saya salah. Pokok telah mengubah angin, mengubah tanah, dan mengubah hati orang. Dan yang paling penting, ia telah mengubah masa depan. Angin bertiup lagi. Angin lembut yang menyentuh tingkap. Di dalam angin itu terhidu bau wangi pokok. Saya menyambut angin itu dengan senyuman. Angin masih bertiup. Tetapi kini, ia tidak lagi sejuk. Di dalamnya terkandung kehangatan orang-orang yang berusaha bersama. Dan kami akan terus menanam. Esok, lusa, dan hari-hari seterusnya. Kerana ini adalah janji kami. Janji di dalam angin,